Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk hari ini kita akan sambung untuk tajuk masih lagi rumus algebra bahagian yang kedua. Untuk hari ini kita akan belajar menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Kita akan menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Perkara rumus, benda yang awak perlu tahu, perkara rumus ni perkali mesti satu. Perkali mesti satu. Maksudnya, saya bagi dia duduk sorang-sorang. Apa pun dia duduk sorang-sorang ni? Tak apa, lepas ni saya akan terangkan apa maksud sorang-sorang. Dan perkara rumus ni mesti positif. Pada kebiasaannya, ia adalah positif, ataupun kita tengoklah kehendak soalan macam mana. Kalau soalan kata nak negatif x lah, tapi biasanya positif. Soalannya positif. Dan ditulis di sebelah kiri. Apa maksud di sebelah kiri? Contohnya kita bagi x sama dengan 5, y tolak 4. Maksudnya ini adalah kiri, ini adalah kanan. Maksudnya x ni mesti duduk sebelah kiri kalaulah x tu adalah perkara rumus. Okey, minta maaf. Dalam ni juga akan ada istilah yang awak akan dengar pada saya, pindah kampung. Maksudnya kita pindah kampung sebelah. Apa perumpamaannya? Contohnya macam ni lah. Awak kalau pindah ke kampung sebelah, asalnya awak ni nakal, tapi bila pergi kampung sebelah, awak akan tukar awak punya attitude, okey, jadi baik. Biasalah kita first impression kita nak bagi ke orang, kita ni baik, kita bagus kan. Okey. So maksudnya sekarang ni, apa maksud yang kat tengah-tengah ni? Ini adalah sama dengan. Maksudnya kalau tambah, pindah pergi sebelah sana, dia akan jadi tolak. Sama juga tolak, kalau pindah sebelah, dia akan jadi tambah. Maksudnya yang berlawanan tambah ni adalah tolak, operasi tolak. Bagi operasi darab pula, bila dia pindah sebelah sana, akan jadi bahagi. Yang bahagi pula akan jadi darab. Bila awak tengok contoh nanti, awak akan faham. Contoh, ungkapkan M sebagai perkara rumus. Okey, sekarang ni perkara rumus dia, syarat dia apa tadi? Perkali dia mesti satu. Dan M, awak tengok kat sini. Ada tak nombor kat depan? Depan M tu ada nombor tak? Dia tak tulis, tapi sebenarnya satu kat depan ni. Okey, so perkara rumus awak adalah M. M ni mesti duduk sorang-sorang. Itu maksud dia. M mesti duduk sorang-sorang. Dan M ni mesti positif. Seterusnya mesti duduk sebelah kiri. Itu perkara rumus. Jadi kita tengok soalan A. Dia beri Q sama dengan M tambah P. M tambah P. Sekarang ni fokus kita nak buat M duduk sorang-sorang, M mesti positif, M mesti duduk sebelah kiri. Okey. Q sama dengan M tambah P. Kita nak M. Jadi mana rumah M? Ini rumah M. Yang kat luar rumah M tu, yang kat luar rumah M tu adalah tambah P. Kita tak nak tambah P, kita nak M sahaja. Jadi tambah P mesti pindah kampung sebelah. Kalau dia pindah,
daripada tambah, dia akan jadi tolak P. Okey, dekat kampung sebelah ni, dah ada penduduknya. Jadi, kita tulis dulu penduduknya. Q tolak P sama dengan M. Okey, sekarang awak tengok. M, adakah kali dia 1? Ya. Adakah ia positif? Ya. Adakah dia sudah duduk di sebelah kiri? Belum. Jadi, sekarang kita nak pindahkan dia. Ingat, ini adalah kiri. Ini adalah kanan. Macam mana kita nak pindah dia? Kita tukar tempat saja. Jadi, M akan dekat sini. Sama dengan yang kat sini akan jadi Q. Minta maaf. Kat sini akan jadi Q tolak P. Jadi jawapan dia adalah M sama dengan Q tolak P. Okey, jadi M dah jadi perkara rumus lah sekarang. M berkali dia 1. M mesti positif. M duduk sebelah kiri. Untuk soalan yang kedua, B. D sama dengan 2S tolak M. Apa perkara rumus kita tadi? M. Sekarang cari rumah M. Okey, ini adalah rumah M. Sekarang awak tengok, rumah M ni positif ke negatif? Negatif. Ingat, M perkara rumus mesti positif. Macam mana kita nak tukar dia jadi positif? Pindah kampung lah kan. Kita nak ubah dia punya sign. Jadi asal dia negatif, kita akan pindahkan dia pergi duduk kampung sebelah. Dia akan jadi tambah M. Orang kat kampung sebelah ada tak? Ada. Jadi T tambah M sama dengan 2S. Sekarang, mana rumah M yang baru? Rumah M yang baru di sini. Okey, ada orang tak dekat sebelah dia tu? Ada. D. So, kita kena pindahkan D pergi sebelah sana. Dia akan jadi tolak D. Jadi, sekarang ambil yang asal ni 2S tolak D. Yang kat sini akan jadi M. Okey. Sekarang kita check. Adakah M perkali dia 1 dia duduk seorang-seorang belum? Dah. Adakah ia positif? Ya. Adakah ia duduk sebelah kiri? Ya. Jadi inilah jawapan awak. Okey, faham? Seterusnya masih soalan yang sama. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Jadi perkara rumus kita M mesti positif, mesti duduk sebelah kiri. Okey, soalan C. A sama dengan 5/2M. M. Cari rumah M. Mana rumah M? Ya. Rumah M sekarang di bawah. Kita tak nak M dekat bawah. M mesti ada kat atas. Jadi sekarang macam mana kita nak hilangkan dia daripada bawah tu? Pindah sebelah. Okey, pindah sebelah. Ingat, ini adalah 5/2M. Bahagi pindah kampung, dia akan jadi darab 2M. Jadi A darab 2M sama dengan 5. A darab 2M awak akan dapat 2AM sama dengan 5. Sekarang, mana rumah M? Ya. Ini rumah M. Ingat, kita nak M duduk seorang-seorang. Kita tak nak ada kawan. Jadi, kita kena pindahkan 2A pergi sebelah sini. Apa hubungan 2A dengan M? Bila duduk dekat-dekat, maksudnya 2AM, maksudnya ini adalah 2A darab dengan M. Hubungan 2A dengan M adalah operasi darab. Bila darab pindah kampung, dia akan jadi bahagi. Jadi 2A akan jadi bahagi 2A. Jadi jawapan dia adalah M sama dengan 5 bahagi 2A. Inilah jawapan dia. Kita semak. M. Adakah M duduk seorang-seorang? Ya. Adakah dia positif? Ya. Adakah dia dah duduk sebelah kiri? Ya. Jadi itulah jawapan awak. Seterusnya, soalan D. T sama dengan M tolak N per 3.
Mana rumah M? Ini rumah M. Ke atas, rumah M tu dekat atas. Okey, sekarang ni kita akan pindahkan yang tak berkenaan pergi sebelah. Kita tak nak. Jadi sekarang ni tolak 3. Pindah jadi apa? Tambah 3. Betul ke tambah 3? Okey, sekarang ni awak tengok. Awak baca balik. M tolak N per 3. Per ni apa? Per ni ialah, minta maaf. Per ni ialah bahagi. Maksudnya bahagi 3. Bahagi negatif 3. Jadi bahagi kalau pindah kampung dia akan jadi apa? Ya, dia akan jadi darab negatif 3. Bukan tambah 3. Jadi berhati-hati. Jadi sekarang T darab dengan negatif 3 sama dengan M tolak N. T darab negatif 3 awak akan dapat negatif 3T sama dengan M tolak N. Okey, sekarang mana rumah M? Adakah M dah duduk seorang-seorang? Belum lagi ya. Okey, ini rumah M. Kita tak nak apa sekarang? Kita nak pindahkan siapa sekarang? Kita nak pindahkan negatif N. Tolak N. Tolak pindahkan jadi tambah N. Jadi kita akan tulis negatif 3T tambah N sama dengan M. Sekarang kita semak. Adakah M dah duduk seorang-seorang? Ya. Adakah M positif? Ya. Adakah M duduk sebelah kiri? Tak. Okey, sila ubah tempat dia. Pergi sini. M sama dengan, tukar dengan negatif 3T tambah N. Jadi dah siap. Jadi jawapan ini adalah M sama dengan negatif 3T tambah N. Seterusnya, ungkapkan P sebagai perkara rumus. Baik, perkara rumus kita apa sekarang? P. Ungkapkan P. P ialah perkara rumus. Ingat, P mesti duduk seorang-seorang. P mesti positif. P mesti duduk sebelah kiri. Sekarang kita tengok A. Soalan A. Q sama dengan punca kuasa 2P. Q sama dengan punca kuasa 2P. Mana rumah P? Ya, ini rumah P. Adakah P dah duduk seorang-seorang? Belum. Sekarang, siapa kawan dia sekarang? Punca kuasa 2. Maksudnya, kita kena pindahkan punca kuasa 2 pergi kampung sebelah. Okey. Sekarang ni, kita nak pindahkan punca kuasa 2 pergi kampung sebelah. Kalau dia pergi kampung sebelah, dia akan jadi apa? Kalau operasi tambah, pindah kampung, dia jadi tolak. Operasi tolak, pindah kampung, jadi tambah. Operasi darab, pindah kampung, jadi bahagi. Operasi bahagi, pindah kampung, jadi operasi darab. Kalau punca kuasa 2, pindah kampung, dia jadi apa? Okey. Bila punca kuasa 2 pindah kampung, dia akan jadi kuasa 2. Kalau kuasa 2 pindah kampung, dia akan jadi punca kuasa 2. Macam itulah. Okey, jadi so untuk soalan tadi, punca kuasa 2 dia akan jadi kuasa 2. Okey. Jadi macam mana kita tulis? Kat kampung sebelah dah ada orang kan? Okey, tulis orang kampung sebelah dulu. Okey, apa yang dipindahkan tadi? Kuasa 2 sama dengan P. Adakah P dah duduk seorang-seorang? Ya. Adakah dia positif? Ya. Adakah dia duduk sebelah kiri? Tak. Okey, tukar tempat. P sama dengan Q kuasa 2. Jadi inilah jawapan awak. Senang kan? Seterusnya, S sama dengan P kuasa 2. Perkara rumus kita apa? P. Okey, jadi mana rumah P? Ini rumah P. Dah duduk seorang-seorang belum? Belum. Ada kawan. Mana kawan? Tu, kuasa 2 tu. Okey, jadi kita nak kena pindahkan kuasa 2. Pergi duduk sebelah sana. Pindah kampung.
Jadi bila dia pindah kampung, ingat tak tadi saya cakap apa? Kalau kuasa 2 pindah kampung, dia akan jadi punca kuasa. Jadi orang kampung sebelah ada tak? Ada. Yes. Okey, jadi buat punca kuasa 2 sama dengan P. Sekarang kita semak. Adakah P dah duduk seorang-seorang? Ya. Positif? Ya. Duduk sebelah kiri ke? Tak. Sila tukar tempat. Jadi P sama dengan punca kuasa 2S. Senang kan? Ya, sangat senang. Seterusnya, masih soalan yang sama, ungkapkan P sebagai perkara rumus. Jadi perkara rumus kita adalah P mesti positif, mesti sebelah kiri. W kuasa 2 sama dengan punca kuasa P per 3. Okey, sekarang mana rumah P? Ya, ini rumah P. Besarnya rumah P. Ya, besar sangat. Okey, sekarang ini P duduk seorang ke? Tak, dia ada kawan. Okey, ada berapa orang kawan dia? Ada 2 kawan. Okey, ada 2 kawan. Yang pertama, apa kawan yang pertama? Punca kuasa 2. Yang kedua, kawan dia mana? Nombor 3, yang bahagi 3 tu. Antara kedua-dua ni, yang mana satu dulu kita nak pindahkan? Yang mana satu kita nak pindahkan dulu? Untuk yang ini, kita akan pindahkan punca kuasa 2 dulu. Kenapa kita nak kena pindahkan punca kuasa 2 dulu? Sebab punca kuasa 2 ni adalah kepunyaan bersama. Kepunyaan bersama. Apa maksud kepunyaan bersama? Punca kuasa 2 ni milik P, punca kuasa 2 ni pun milik 3 juga. Jadi kita kena keluarkan yang paling besar kat sini adalah punca kuasa 2. Okey, saya salah salin soalan tadi. Okey, sepatutnya di W. Okey, jadi kita akan pindahkan punca kuasa 2 dulu, yang paling besar ni pergi sebelah, dia akan jadi kuasa 2. Jadi kita akan tulis W kuasa 2 sama dengan P per 3. Sekarang mana rumah P? Rumah P dekat atas. Jadi kita akan pindahkan bahagi 3. Bahagi 3 bila pindah dia akan jadi darab 3. Jadi W kuasa 2 darab 3. W kuasa 2 darab 3 sama dengan P. Kita akan dapat 3W kuasa 2 sama dengan P. Sekarang kita semak. Adakah P dah duduk seorang-seorang? Ya. Adakah dia positif? Ya. Adakah duduk sebelah kiri? Oh tak. Jadi sila tukar tempat. P sama dengan 3W kuasa 2. Untuk soalan seterusnya D. T sama dengan 1 per P kuasa 2. Sekarang mana rumah P? Ya. Ini rumah P. Macam saya cakap tadi, perkara rumus tak boleh duduk kat bawah. Dia mesti berada di atas. Jadi macam mana kita nak jadikan dia atas? Sila pindahkan dia ke kampung sebelah. Ini bahagi kan? 1 bahagi P kuasa 2. So bila bahagi, bila pindah kampung, dia akan jadi darab P kuasa 2. Jadi T darab P kuasa 2 sama dengan 1. T darab P kuasa 2, awak akan dapat P kuasa 2T sama dengan 1. Mana rumah P? Rumah P semua P kuasa 2T. Sekarang saya nak awak tengok. Ini rumah P. Sekarang ni dia ada berapa orang kawan kat situ? Sama juga, dia ada 2 kawan. Kawan yang pertama adalah kuasa 2. Kawan yang kedua adalah T. Okey, sekarang kita nak pindahkan kuasa 2 dulu ke T dulu? Kuasa 2 dulu. Okey. Kalau yang macam ni, awak tengok. Yang mana yang paling rapat dengan... Bukan. Yang mana yang paling jauh dengan P? Yang paling jauh dengan P sekarang ni adalah
P. Awak tak boleh nak pindahkan kuasa 2 dulu sebab kuasa 2 tu kepunyaan P. Dia lagi rapat dengan P. So sekarang ni antara hubungan 2 dengan T, T yang paling jauh dengan P. Jadi kita akan pindahkan T dahulu. Jadi T pindah, ingat ya, P kuasa 2, T ni asal dia adalah daripada darab. So darab bila pindah kampung dia akan jadi bahagi T. P kuasa 2 sama dengan 1 bahagi T. Sekarang P masih ada kawan lagi kuasa 2. Kuasa 2 bila pindah kampung dia akan jadi punca kuasa 2. P sama dengan 1 per T. Baru tulis punca kuasa 2. Sekarang kita semak. Adakah P duduk seorang-seorang? Ya. Adakah dia positif? Ya. Adakah duduk sebelah kiri? Ya. Okey, jadi selesai. Jadi saya harap awak faham macam mana kita nak menukar kita punya perkara rumus tu supaya menjadi perkali satu, iaitu duduk seorang-seorang dan dia mesti positif dan mesti berada di sebelah kiri. Mula-mula awak mungkin akan rasa susah, tapi kalau awak buat banyak latihan, awak akan rasa benda ni seronok sebenarnya. Sangat seronok untuk dibuat. Jadi untuk pengukuhan awak, saya nak awak buat ulang kaji. Sila buka buku teks muka surat 49. Jom cuba 3.1 soalan 1 A sehingga J. Ini contoh soalannya. Jom cuba 3.1 muka surat 49. Ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Maksudnya saya ambil contoh Z lah. Okey, dia bagi Z sama dengan M tolak QP. Tiba-tiba dalam kurungan ada M. Maksudnya perkara rumus dia sekarang ni adalah M. Ingat, mesti positif, mesti duduk sebelah kiri. Faham? Okey. Jadi saya mengharapkan awak faham dengan apa yang awak belajar hari ini dan selamat mengulang kaji pelajaran di hujung minggu ini. Walaupun lambat lagi kita nak buka sekolah, tapi awak still kena belajar. Ingat, pelajaran tu penting. Jadi setakat ini daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.